Hai semua, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menceritakan tentang kronologi kehilangan dan pembunuhan Nur Farah Kartini Abdullah yang berusia 25 tahun. Mati rasa hanya kerana dikecewa dan disia-sia. Itulah posting daripada arwah Nur Farah Kartini Abdullah. Mangsa yang berasal daripada Sarawak, graduan sarjana muda pendidikan multimedia dengan kepujian pada Universiti Pendidikan Sultan Idris UFSI, selain bekerja di bahagian pemasaran digital di sebuah kedai pencetakan di Perak, dia juga menjadi pagen untuk kereta sewa. Akan tetapi malangnya, pada satu hari itu, nyawanya telah dihilangkan dan inilah kronologi bagaimana kehilangan dan pembunuhan Nur Farah Kartini Abdullah. Pada 10 Julai 2024, pada pagi, Nur Farah keluar di rumah sewanya kira-kira jam 8 pagi. Selepas memberitahu rakan serumahnya, dia mau menghantar kereta sewa kepada pelanggan dan akan bertemu seorang rakan lelaki di tempat yang sama, serta berjanji untuk pulang selepas urusan selesai. Jadi, Nur Farah sepatutnya masuk kerja di kedai pencetakan di Taman Universiti yang terletak berhadapan pintu masuk utama kampus UPSI pada jam 9 pagi. Selepas menyerahkan kereta sewa, Nur Farah dilihat beredar dengan menaiki kereta yang dipercayai milik rakan lelakinya menurut berdasarkan maklumat penyewa kereta. Mereka kemudian dipercayai bersarapan di sebuah restoran di Tanjung Malim. Ketika berada di satu kawasan parking di dekat UPSI, ada saksi yang mendakwa melihat mangsa dan lelaki dikenali sedang bergaduh. Kereta itu kemudiannya dilihat beredar dari situ dan memasuki kebun ubi berdekatan. Mereka sekali lagi bergaduh masa itu. And we don't know what is their relationship on that time. Pada tengah hari, mangsa dikatakan dibawa oleh lelaki itu ke kawasan ladang kelapa sawit di kawasan Sri Keledam, Felda Gedang Gangsa, Hulu Selangor. Di lokasi ini, mangsa dipercayai cuba menyelamatkan diri dengan membuka pintu kereta, tetapi terjatuh di parit. Dan polis turut mengesahkan pembunuhan berlaku di kawasan lokasi tersebut. Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Han, kemarin turut mengesahkan berlaku perselisihan antara suspek dengan mangsa di lokasi. Mangsa dipercayai mati di lokasi dan mayatnya telah ditemui pada 15 Julai. That's mean 5 hari selepas dia dilaporkan hilang. Lelaki itu kemudiannya dipercayai meninggalkan lokasi dan membawa kereta itu ke kawasan Sumatera Perak. Kira-kira jam 1.25 tengah hari, teman serumah Nur Farah ke Balai Polis Tanjung Malim untuk membuat laporan yang rakannya tidak pulang selepas diajak keluar sejak pagi. Bagaimanapun, dia diminta membuat laporan selepas 24 jam kehilangan mangsa. Because that is the protocol. Kalau ada mangsa hilang, memang 24 jam selepas kehilangan baru boleh buat laporan. Pada petang susulan itu, pegawai panilia balai berkenaan dikatakan menghubungi seorang anggota polis yang diketahui mempunyai hubungan dengan Nur Farah. Pada 11 Julai, teman serumah Nur Farah membuat laporan tentang kehilangan mangsa itu pada jam 1.45 pagi. Pegawai penyelia balai kemudian menghubungi anggota polis yang ada hubungan dengan mangsa, namun dimaklumkan dia dalam perjalanan ke kampungnya di Melaka. Dia kemudiannya diarah datang ke Balai Polis Slim River. Apabila disoal mengenai kehilangan mangsa, Lance Corporal itu menafikan ada bertemu dengan mangsa, serta mendakwa dia tidak mengetahui tentang kehilangan Nur Farah. Dia kemudiannya balik ke Melaka. Suspek dari Melaka pulang ke Slim River untuk berjumpa dengan dua wakil majikan Nur Farah di syarikat pencetakan di sebuah restoran di Slim River bagi meminjamkan perihal kehilangan Nur Farah. Suspek bertemu dengan abang mangsa pada 13 Julai di Tanjung Malim dan menafikan dia ada bertemu dengan Nur Farah. So, that's mean actually Nur Farah punya family dengan lelaki itu kenal lah. 14 Julai, suspek dipanggil oleh Ketua Polis Daerah Tanjung Malim untuk bertanyakan sekali lagi tentang kehilangan mangsa. Walaupun mulanya dia menafikan, akhirnya dia mengakulah dia tahu macam mana mangsa itu hilang. 15 Julai, suspek ditahan untuk siasatan lanjut dan akhirnya mayat Nur Farah ditemukan dalam keadaan hampir mereput di kawasan ladang kelapa sawit Kampung Sri Keledam, Felda Gedangsa, Hulu Selangor. 16 Julai, polis membawa suspek ke tempat kejadian di ladang kelapa sawit itu supaya dia boleh bagi tahulah apa yang terjadi, di mana dia buang
dan apa yang sebenarnya berlaku di situ. Jadi pada 17 Julai 2024, jam 12.21 tengah hari, telepon pintar si Norvara ini ditemui di dalam parit berhampiran. Jadi kata polis Selangor ni Datuk Husin Omar Khan memaklumkan bahwa polis sudah merekamlah percakapan 26 saksi tentang kejadian dan juga siapa-siapa yang berkaitan yang tahu tentang relation dorang dua ni dan juga apa yang sebenarnya terjadi. Maybe yang macam kamu tahu apa jadi macam tu. So sebab kita perlukan saksi kan. Jadi 18 Julai 2024, Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan berkata beg tangan yang dipercayai milik Norvara ditemui di Sungai Trolak, Tampung 4, Slim River, Perak. Kemudiannya polis mengesahkan ujian DNA mengesahkan mayat yang disebut ditemui itu memang si Norvara. Kemudian akhirnya jenazah itu dikemudikan di Kampung Niur Manis di Pekan Pahang. Pada 20 Julai di sebuah kebun ubi di Kampung Klan Hal Slim River di Perak telah menjadi tumpuan pasukan forensik untuk mencari bahan bukti lah. Timbalan Ketua Polis Hulu Selangor Deputy Superintendent Muhammad Asri Muhammad Yunus berkata, kebun ubi diusahakan oleh suspek secara sambilan. Means dia memang ada buat kebun di situ. Pada 21 Julai, polis mengambil keterangan beberapa pekerja di kebun ubi di Slim River. 22 Julai, unit scuba forensik telah menemui dompet dengan kunci dalam pencari bukti di Sungai Trolak. Reman telah dilanjutkan selama 7 hari kepada suspek. 26 Julai, Lance Corporal Muhammad Arif Monjani didakwa di Mahkamah Magistrat Kuala Kubu Baru atas tuduhan membunuh Norvara Kartini mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Jadi itulah update tentang kes Norvara Kartini. Dan menurut info-info yang beredar di media massa, sebenarnya lelaki ni, suspek ni mempunyai seorang isteri dan isteri dia adalah seorang jururawat. So, apakah hubungan mereka berdua dengan Farah ni? I don't know. But that's it. Kalau kita sudah ada pasangan, hargai pasangan tu. Dan kalau memang mau pasangan yang baru, kamu buang masa lalu kamu dan betul-betul selesai sudah dengan masa lalu, barulah kau mulakan lagi kau punya hubungan dengan orang yang baru. Sebab kesian kau punya bini itu, setengah mati dia kerja, setia, tapi kau cari lain. Because how? Macam mana? Seorang bangsa tu boleh berkawan dengan dia. Kita tidak tahu juga sama ada mangsa tu tahu dia sudah kahwin ke belum, ataupun dia tahu sudah lelaki tu sudah kahwin and then maybe they want to break up or what, we don't know. So itu saja cerita hari ini. Thank you, bye.